Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surau, Mudir Tahfiz Ad-Diniyah Ustaz Faizal, Ustaz Zaki, adik-adik para pelajar tahfiz, muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita kembali duduk bersama dalam majlis ilmu dalam taman-taman syurga dalam negeri Selangor. Alhamdulillah, setelah lama kita bercuti. Kita cuti dulu, penggal pertama cuti bulan 3 sampai bulan 7. Kemudian kita sambung bulan 8, bulan 9, kita sambung cuti penggal semula sehinggalah bulan ni bulan 4, bulan 3, hujung bulan 3 baru kita masuk semula. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan sekalian, sedar ataupun tidak, kita berada di dalam bulan Syaban dan tinggal lebih kurang 15 hari lagi sebelum kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Dan Alhamdulillah, tahun ni bulan Ramadan kita dapat berjamaah. Alhamdulillah. Tahun lepas kita semua pakat jadi imam masing-masing kat rumah. Tahun yang paling ramai imam tarawih tahun lepas lah, kerana semua orang pakat jadi imam tarawih. Selama ni dia duduk belakang, dia pandai komen dia, imam ni baca panjang, imam ni baca laju, imam ni baca tak betul. Sekarang ni dia jadi imam, isteri dia tukang komplain kat belakang, asyik baca surah sama je, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, inna a'tayna, inna anzalna. Baik, tuan-tuan muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam bulan Syaban ni, bulan yang Nabi SAW sebut yaghfulu fihi nas, bulan yang ramai orang terleka, ramai orang terlupa. Kenapa? Kerana dia tersepit di antara dua bulan yang besar, iaitu bulan apa? Bulan Rejab dan juga bulan Ramadan. Bulan Rejab termasuk dalam bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam setahun Allah Ta'ala ciptakan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan tu ada 4 bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. 3 ni bercantum, Rejab dia separate. Minha arba'atun hurum. Kemudian bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Rejab bulan haram, Ramadan bulan yang mulia. Kita nak cerita Ramadan ni panjang lah tuan-tuan. Nanti tuan-tuan akan dengar tazkirah 30 hari 30 ustaz. Macam-macam tuan-tuan akan dengar tazkirah Ramadan. Bulan Syaban ramai orang terleka, yaghfulu fihi nas, bulan yang ramai orang leka. Sedangkan bulan ni Nabi SAW sebut turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, bulan yang diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Ni bulan amalan kita diangkat. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Imam Ibn Rajab Al-Hambali ni adalah seorang ulama besar dalam mazhab Hambali. Dia level dalam mazhab Hambali sama macam Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibn Rajab Al-Hambali kata apa? Amalan kita ni diangkat ada 3 waktu. Satu diangkat secara harian, daily. Ada diangkat secara mingguan, weekly. Ada diangkat secara tahunan, yearly. Diangkat secara harian bila? Diangkat ketika waktu solat asar. Ini amalan kita diangkat secara harian. Sebab itu adanya firman Allah Ta'ala sebut apa? Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah akan solat. Hafizu ala salawati was salatil wusta, dan solat pertengahan.
Solat pertengahan ni apa ulama sebut? Ulama tafsir kata solatul wusta adalah solat asar. Kenapa dia panggil solat pertengahan? Duduk tengah-tengah. Subuh, zuhur, asar tengah, maghrib, isyak. Dan kenapa disuruh kita pelihara solat asar? Kerana pada waktu tersebut amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diangkat lagi mingguan, weekly. Bila? Hari apa? Hari Khamis. Hari Khamis adalah hari amalan kita diangkat secara mingguan. Kemudian diangkat secara tahunan. Ini dia bulan Sya'ban. Ini bulan amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita sambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah kita. Oleh kerana lama sangat cuti dan kuliah pun ada banyak tempat, lupa sampai muka surat berapa baca lah hari tu. Terpaksa buka balik video lah, tengok balik page Surah Adiniyah, tengok video last hari tu kat mana baca. Baru jumpa balik hari ni kat mana. Baik. Ya, di kitab kita masih lagi dalam bab meninggalkan maksiat zahir, iaitu masih lagi dalam bab menjaga lidah. Kalau ustaz punya ni kitab Jawi muka 122, Rumi mungkin lain sikit, tapi dalam bab menjaga lidah. Baik, kata Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darain. Oleh kerana itu, jagalah lidahmu daripada 8 perkara. Imam Ghazali kata, hendaklah lidah kita ni jaga daripada 8 perkara. Kerana lidah ni adalah suatu yang paling mudah buat dosa banding dengan lain-lain. Yang lain-lain buat dosa, dia terasa juga kan. Buat dosa mata terasa, dosa telinga terasa, dosa tangan terasa, tapi dosa mulut ni dia tak terasa. Kadang orang buat dosa mulut, dalam surau buat dosa mulut. Kadang-kadang dekat macam-macam kat tempat-tempat yang baik pun buat dosa mulut. Kerana dosa mulut ni dia tidak terasa seperti mana dosa-dosa lain. Dan kebanyakan orang Nabi sebut masuk neraka kerana 2 dosa, iaitu dosa mulut dan kemaluan. Menunjukkan bahawa mulut ni dia antara penyumbang besar ramai orang masuk dalam neraka. Ramai dia tak sedar, dia kutuk orang, dia fitnah orang, dia cerita buruk orang. Akhirnya dia transfer pahala yang dia ada, amal-amal soleh dia buat tu secara online lah kita kata, masuk dalam akaun orang lain, menyebabkan bila dia bangkit dekat akhirat, dia sangka dia bawa pahala yang banyak, dia bawa amalan yang banyak, tapi bila dia bangkit balik rupanya amalan dia tak ada. Amalan dia semua disedekahkan kepada orang asal dosa kerana mulut dia tadi. Baik. Pertama, Imam Ghazali kata kena jaga daripada berbohong. Kena jaga daripada berbohong. Maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Jangan engkau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau. Nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara yang sungguh-sungguh. Imam Ghazali kata jangan bohong sama ada betul-betul atau bergurau. Kalau bergurau tak boleh, betul-betul lagi tak boleh kan. Nabi SAW dia bergurau, tapi Nabi SAW bergurau yang betul. Seorang satu hari, seorang perempuan cari ayah dia. Kata, ya Rasulullah, nampak tak ayah aku? Rasulullah kata, ayah kau yang mata dia ada warna putih tu kan? Kemudian orang kata, ayah mata warna putih. Dia macam, ayah mata warna putih kan? Rasulullah kata, yelah ada warna putih lah. Semua orang mata ada warna putih kan? Nabi Rasulullah SAW bergurau, tapi bergurau benda yang betul. Ke ada di sini mata dia hitam semua. Dia buka mata hitam semua. Dia macam alien kan, mata hitam. Tak ada, dia mesti orang betul. Maka kita bergurau pun kena bergurau benda yang betul juga. Tak boleh bergurau benda yang tipu. Kerana bila orang tu terbiasa dalam bergurau tapi dia cerita benda bohong, maka dia akan terbawa-bawa bohong dia tu sampai ke luar. Ni yang bila kita cakap orang yang kaki sembang kan. Kaki sembang. Kadang orang ni kita tahu, ada orang yang dia cakap 10 benda, kita tahu 10 benda ni betul. Sebab dia ni memang tak pernah bohong. Ada orang yang kita sebut, dia ni 10 benda, kadang-kadang boleh percaya, kadang tak boleh percaya. Kita kata dia ni, kalau dia cerita, kena semak sikit. Kadang-kadang dia cerita tu betul, kadang-kadang dia cerita tu main-main, dia tipu orang. Jadi orang jadi kurang percaya kat dia. Ada orang yang bila dia cerita, kau dengar cerita daripada siapa? Cerita daripada Haji tu. Haji tu tak payah pakai lah. Dia cerita 10, 19 tak boleh percaya. Ini memang orang dah tak percaya kat dia dah. Kenapa? Kerana dia ni kalau bercakap semua tak betul. Maka orang begini dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan orang tidak percaya kepada dia. Mula-mula dia mulakan dengan bergurau. Mula saja bergurau benda-benda yang bohong. Akhirnya dia terbawa-bawa jadi benda tu jadi benda biasa. Sebab tu benda yang kita buat setiap hari walaupun kecil, jangan jadi kebiasaan. Bila jadi kebiasaan, dia akan tidak terasa dah. Tak ada apa dah rasa kan? Orang yang selalu maki orang kan, mulut dia selalu cakap perkataan kesat. Setiap kali perkataan orang dia ada perkataan dia. Kalau dekat TV tu jenuh bunyi tu dia kena censor perkataan. Orang begini dia tak rasa apa, kerana bagi dia benda ni biasalah, selalu sebut hari-hari.
Tapi kalau orang tu tidak pernah mencarut, semua hidup dia tak pernah marah orang pun tak boleh nak sebut. Dia jadi macam nak sebut satu perkataan tu rasa macam berat sangat. Kenapa? Kerana dia tidak membiasakan diri dia dengan menyebut perkara-perkara yang tidak baik. Nampak? Ni jangan biasakan buat benda yang kecil, walaupun kita rasa benda tu kecil, benda tu remeh, tapi kalau dia buat secara selalu, dia akan menyebabkan kita tidak rasa. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita tak biasa jalan kaki, start pakai selipar. Kita biasa pakai selipar, orang duduk bandar ni, jalan kaki tengah tar, ingat melompat-lompat ke sah? Tu jalan lintas jalan, ingat melompat-lompat kerana kaki kita lembut, tak biasa pijak atas tar. Tapi kalau orang dah biasa, tak ada apa kan. Pergi Kuala Pilah tengok Taman Negara tu, orang asli duduk berjalan tepi tu, relax je, tak pakai selipar pun kan. Saya pergi Bangladesh saya pergi Rangpur ni 10 jam daripada Dhaka, naik kereta macam roller coaster. Siapa pernah pergi Bangladesh dia tahu lah orang Bangladesh ni drive macam mana. Memang macam naik roller coaster, memang roller coaster sungguh. 10 jam sampai kat sana, kampung pedalaman tu, orang dia biasa tak pakai selipar. Tengok biasa berjalan sini tak pakai selipar, kerana tak kotor satu lagi tempat dia. Dan kaki dia dah tahan lah, tebal kaki dia, kerana dia jadi kebiasaan daripada dia kecil tak pakai selipar. Manusia ni biasa, bila dia buat suatu benda tu biasa, dia akan tidak ada rasa apa-apa. Pepatah Melayu sebut apa? Allah bisa, tegal biasa kan. Faham tak? Dah dengar tak? Pernah dengar? Allah bisa, tegal biasa. Kalau orang tu dah biasa, dia tidak ada rasa apa lagi. Begitu juga dalam dosa. Bila orang tu dah biasa buat satu dosa, dia tidak akan rasa apa lagi. Macam orang yang rasuah. Rasuah ni mula-mula dia terima je takut-takut. Orang ulur sampai duduk bawah sapu bawah. Orang nampak lagi. Kali kedua, kali ketiga, kali ke-10 dia pula minta. Tak ada pula. Biasa ada. Dia pula minta. Kali pertama, kali kedua tu tidur fikir juga, aku terima duit ni betul ke tak ni kan. Bukan orang nampak kan ada orang report SPRM kan. Kali pertama, kedua, ketiga, kali ke-10 dia tak rasa apa dah. Kenapa? Dia dah jadi kebiasaan dia buat benda tu. Baik. Selain daripada itu, berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Selain daripada itu, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka hilanglah keadilanmu dan harga dirimu, dan hilanglah makna daripada segala perkataanmu, dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah. Bila kita sudah jadi biasa berbohong, maka orang jadi tak percaya pada kita. Jadi kalau dalam ilmu hadis, orang tu pernah bohong, jadi riwayat hadis tu jadi tak diterima. Ni kita ni bohong ni jadi satu benda biasa. Mana kita ni kalau level nak jadi riwayat hadis ni, pakat habis hadis kita riwayat ni semua tak terima. Kerana apa? Kerana siapa kat sini boleh angkat tangan dia tidak pernah bohong? Kan? Payahlah. Lagi-lagi kalau orang lelaki dia nak kahwin dua kan. Piramli kata apa? Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Piramli bagi petua begitu. Kerana payah. Ada payah. Tak pun kita paling orang Melayu paling biasalah, paling biasa. Telefon, Ahmad kat mana ni? Dia dah mula ni. On the way. Patutnya on the way ni kat mana? Patut on the way ni atas jalan raya. Tak, on the way dia pakut baru mandi, baru pakai seluar dalam baru nak mandi. Itu dia punya on the way dia. Ni paling common tuan. Maknanya kita ni ni ada dosa-dosa yang kita kena elakkan daripada buat. Kerana Nabi SAW tidak pernah bohong. Walaupun di depan Abu Jahal. Kan kita baca sirah Isra Mi'raj baru ni. Isra Mi'raj pagi lepas Nabi SAW balik daripada Isra Mi'raj, siapa jumpa dia dulu? Abu Jahal jumpa dia dulu. Abu Jahal jumpa Nabi, dia tanya apa? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang cerita baru hari ni? Kan? Apa cerita baru hari ni? Rasulullah tahu Abu Jahal ni kalau dengar cerita apa pun dia memang tak percaya. Kemudian bukan sekadar tak percaya, cerita tu akan dia cerita ke orang lain habis semua. Jadi terbalik cerita tu. Tapi Rasulullah tetap cerita. Malam tadi malaikat Jibril datang aku, kemudian datangnya naik burak-burak tu, kuda bersayap pergi Baitul Maqdis dalam masa satu malam, mana Nabi cerita peristiwa yang walaupun kita kata tak masuk akal, walaupun yang tanya tu musuh dia Abu Jahal, tahu Abu Jahal ni kalau cerita memang habis lah. Tapi Nabi SAW tetap cerita. Nabi tetap tidak berbohong. Nampak? Ini akhlak Nabi SAW. Baik. Kemudian orang tidak percaya pada kita. Bila orang tidak percaya ni adalah suatu benda yang paling mahal. Kalau orang mula hilang percaya pada kita, habis. Nilai diri kita tak ada apa-apa lagi. Kepercayaan ni macam apa?
dia benda lain salah ni orang boleh maafkan. Tapi kepercayaan bila hilang, orang mungkin maafkan, tapi orang dah tidak sama lagi percaya dengan kita 100% sebelum tu. Katakanlah kita dengan kawan kita. Kawan kita tu sebelum ni kita percaya betul ke dia? Apa dia cakap kita percaya. Sekali tu dia scam kita. Dia tipu kita sekali tu kan. Kali kedua agak kita percaya sama tak? Kita dah jadi takkan percaya sama dengan dia. Mesti akan, walaupun percaya, katakanlah percaya, mungkin dah jadi 50% kan. Dia macam selai kertas, bila dironyokkan dia tidak akan boleh tegak macam asal seperti mana biasa. Kertas dia dah ronyok, dia tidak akan boleh tegak seperti mana asal. Begitu juga kepercayaan pada orang, walaupun orang tu kita maafkan dia, tapi hati ni takkan 100% percaya pada orang tu. Kita akan jadi dia ni mesti dia jadi takut, macam boleh percaya ke tidak dia ni, dulu dah pernah kena sekali, kali kedua ni kita try tengok bagi peluang. Tapi orang takkan percaya yang sama, kerana orang dah memandang kita dengan pandangan yang rendah, kerana kita pernah berbohong. Bayangkan tu kalau kita ni dikenali semua orang sebagai pembohong. Orang ni dikenali sebagai pembohong. Satu taman kenal dia sebagai pembohong. Satu taman kenal sebagai pembohong. Satu tempat kerja kenal dia sebagai pembohong. Satu surau tahu dia ni pembohong. Maka dia ni orang tidak ada nilai lagi. Bila dia minta pertolongan kepada orang, orang mungkin kurang percaya pada dia. Kan? Orang mungkin kurang percaya pada dia. Dia macam orang yang hutang lah tuan-tuan. Hutang. Dia sekali dipinjam duit kita. Dia kata minggu depan bayar. Dia kata minggu depan dapat duit air sinar dia bayar, dia kata. Dapat duit air sinar, senyap. Dia pergi beli sport rem baru, dia pergi buat benda lain, tak ada. Lepas tu 2-3 bulan dia minta kita duit lagi nak pinjam. Agak-agak kita percaya tak? Tak percaya dah. Hari tu kata pinjam seminggu ke depan bayar, lepas tu lebur nak pinjam duit lagi. Memang tak percayalah. Begitulah dia. Kepercayaan pada orang bila dihilangkan, maka habis nilai diri kita dekat situ. Sebab itulah kena jaga kita punya integriti ni. Kepercayaan orang pada kita ni satu benda yang kita kena jaga. Apabila engkau mahu tahu sejauh mana jahatnya apabila engkau bercakap bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang bercakap bohong kepadamu. Betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya, dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu, dan betapa jahatnya apa yang dilakukan itu. Dia nak tahu suatu tu buruk tak buruk, bila orang buat ke kita baru kita rasa. Kita buat ke orang kita tak rasa, tapi bila kita kena tipu dengan kawan kita sekali, kita rasa macam Allah, dia kata dia begini, rupanya tak begini kan. Kita rasa macam tertipu. Tertipu tu kita rasa macam marah betul kat dia. Ada kadang-kadang orang ni, dia bila dia buat kesalahan, tapi dia jujur dengan kita, dia minta maaf dengan kita, kita rasa tak ada masalah, kita boleh maafkan dia. Kerana semua orang tak pernah terlepas daripada kesalahan. Tapi kalau dia buat salah kemudian dia tipu kita, kita rasa 2 kali ganda marah kat orang tu. Inilah dia perasaan bila kena tipu tu. Maka bila kita tahu betapa buruknya tipu tu, maka jangan tipu orang lain. Jangan main tipu-tipu kan. Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu, kerana engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu. Maka apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain, begitu pula sebaliknya. Oleh itu janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Maka bila kita tengok benda tu orang lain buat tak suka, pada kita tak suka, maka kita jangan buat ke orang lain. Ini petua ayah saya ajar. Kalau kita rasa macam kita nak buat sesuatu tu, kalau orang tu buat kat pada kita benda yang sama, kita rasa suka tak? Kalau kita fikir balik, tak suka lah gitu. Maka begitu juga jangan buat pada orang lain begitu. Ini petua dia. Bila kita mengamalkan benda begini, insya-Allah hubungan kita dengan orang lain okey kan. Kecuali lah orang yang dia jenis selamba je kadang-kadang. Kita ada orang yang dia jadi suka sedawa depan orang. Kan? Mungkin bagi dia tak apa, bagi kita rasa kita ni tengah makan nasi ni, dia suka kalau kita rasa kita tak suka orang buat begitu pada kita jangan buat begitu pada orang kan. Jaga akhlak kita depan orang. Ni benda dah, jangan tengok kawan kan. Ni benda ni kita jaga. Kalau kita tak suka orang buat kita jangan buat pada orang. Kedua, menyalahi janji. Ni termasuk dengan alamat munafik. Tanda-tanda orang munafik. Satu, bila dia cakap dia bohong. Kedua, bila dia berjanji dia mungkir janji. Maka janganlah sekali-kali engkau berjanji kemudian engkau menyalahinya. Bahkan sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Jikalau engkau terpaksa juga mengikat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula.
dan penuhilah janji, kerana sungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila berjanji ni kena hati-hati. Kalau kita rasa benda tu kita mampu buat, yakin, kita yakin janji, boleh janji. Tapi kalau kita tak mampu buat, kita jangan berjanji dengan orang. Jangan tabur janji palsu, kan? Janji palsu ni pada orang, jangan. Kita janji pada kawan, kawan kita jemput pergi kenduri, kita kata, jemput hari Ahad ni ada kenduri dekat Dewan sekian-sekian. Saya datang. Saya datang, tak ada lebu. Kalau kita rasa hari tu kita sibuk, cakap, InsyaAllah tak berani janji. Kalau sempat saya datang, kalau tak sempat saya tak dapat datang lah, tapi saya tak berani janji, saya cuba. Itu lebih baik lagi daripada kita ni semua berjanji. Boleh, janji. Kita jumpa nanti. Janji. Lepas tu dia pun hilang ke mana, kan? Jadi orang percaya lagi ke dia? Tak percaya dah, kan? Dia ni memang mulut saja berjanji, tapi dia tak pernah ikut janji dia. Hilang percaya orang pada orang lain. Ini bukan kita saja, kepada kawan-kawan yang jadi bapa kepada anak pun kena penuhi janji juga. Kerana janji ni akhlak, kan? Kalau kita kata dah janji pada anak kita sekian, maka kena tunaikan janji sekian. Imam Syafi'i rahimahullah, satu hari dia nak ambil hadis daripada seorang ni, rantau jauh datang nak ambil hadis pada seorang ni. Tengok orang ni menipu unta dia. Dia buat-buat panggil, tak tahulah panggil unta macam mana, saya tak pernah beli unta, kan? Tak tahu panggil unta macam mana, buat-buat macam nak panggil makan. Unta tu datang tak ada makanan. Unta pun dia kelentong, tetap hadis pun dia kelentong kat raya, kan? Kita berapa kali buat yang tu? Bukan kat unta lah, kat kucing. Kan? Kucing tu datang, ingat ke ada makanan? Tak ada punya, kan? Tu pun akhlak juga. Nampak macam remeh. Mana kita mempermain-main ke kucing tu. Kucing tu datang sebab apa? Sebab ingat kucing, ingat makanan lah, kan? Ke dia datang sebab nak minta duit? Kita tak ada, kan? Tak ada. Dia datang ke dia nak datang punya handphone main game? Tak ada. Dia datang sebab nak minta makan. Bila kita tipu dia, maka tu jadi dosa yang kita tak perasan sebenarnya. Imam Syafi'i kalau orang begini, dia tak ambil hadis lah kita. Nampak? Maknanya orang ni tak jujur, dia kata. Dengan binatang dia tak jujur, dengan orang lain pun sama. Jangan sampai janji ini engkau ingkari, kecuali apabila engkau lemah daripadanya, kerana ada halangan yang tidak dapat dielakkan. Kerana mungkin janji itu adalah sebahagian daripada tanda orang-orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Kecuali lah kalau kita tak mampu sangat, kita dah berjanji dengan orang, tak mampu sangat, minta maaf dengan orang. Begitu kita tahu dia. Minta maaf, itu saya janji je, tapi tak dapat tunaikan. Dia jangan macam ni lah. Orang yang kita kata sebut tadi, dia berhutang orang. Dia kata minggu depan saya bayar. Dia hilang. Dah lah tak minta maaf. Patutnya bagi tahulah, mungkin ada masalah lain ke apa, tak ada senyap. Dan lebih malang lagi, orang yang beri hutang tu kadang-kadang kena minta hutang. Macam dia pula yang merayu, yang dia yang berhutang orang. Ini biasa, kan? Sebab tu ada pendapat yang sebut tentang kalau boleh jauhi daripada berhutang. Kalau kita sayang kawan pun, jangan sampai kawan kita tu berhutang dengan kita. Kerana bila hutang, kawan tu akan hilang. Ni ilmu ghaib yang paling mujarab lah. Iaitulah bila berhutang. Orang bila berhutang automatik dia hilang. Bila seorang tu berhutang, dia potensi untuk hilang tu tinggi. Kemudian potensi untuk dia bohong tu pun tinggi. Dan potensi untuk dia mungkin janji pun tinggi. Ni berhutang. Sebab itulah kita kena elakkan daripada berhutang. Dan Nabi sebut apa? Sebahagian daripada tanda-tanda orang munafik. Orang munafik ni Allah Ta'ala sebut, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ni duduk dalam neraka paling bawah sekali. Paling bawah ni neraka paling panas sekali, paling tempat kena azab sekali. Duduk bukan orang kafir, tapi duduk orang munafik. Dan sebahagian tanda orang munafik apa? Bila bercakap dia bohong. Bila janji dia khianati. Janji dicapati, kan? Janji dia dikhianati. Dia berjanji macam-macam pada orang. Berjanji gini. Kalau awak sokong saya akan beri sekian. Habis menang hilang. Dia kata itu bukan kitab suci untuk dipatuhi, kan? Ni pun masalah juga. Nabi kata apa? Salasun man kunna fihi fahuwa munafiq wa in sama wa salla man idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. 3 perkara apabila ada pada seorang, maka ia adalah orang munafik. Jadi munafik amal, bukan munafik akidah. Walaupun ia puasa dan semayang. Jangan ingat orang munafik ni tak puasa, dia tak semayang. Tak, orang munafik ni puasa semayang juga. Zaman Nabi lebih dahsyat lagi, orang munafik duduk belakang semayang belakang Nabi. Bukan duduk belakang semayang Ustaz Muhid, duduk belakang Nabi SAW. Tapi dia bila duduk belakang Nabi pun boleh ada sifat munafik ni tadi. Munafik ni dia boleh tumbuh dalam hati kita, dan kalau kita biarkan, kita boleh jadi rosak dalam
hati kita. Akhirnya sifat munafik ni membiak dalam diri kita, dan akhirnya akhlak kita menjadi akhlak orang yang munafik. Baik. Apa dia? Iaitulah apabila dia bercakap dia bohong. Bila bercakap dia bohong, apabila dia berjanji ia mungkir, dan apabila diamanahkan suatu ia khianati. Bila orang bagi suatu pada dia untuk diamanahkan, habis. Tidak diamanahkan pada suatu yang diberi itu. Maka orang ni adalah orang yang apa tadi? Munafik. 3 apa benda tadi? 1, cakap bohong. 2, jika janji. 3, apa? Khianat amanah. 3 ni kan. Kemudian tadi dosa pertama menyalahi janji. Pertama cakap bohong, yang kedua menyalahi janji, yang ketiga mengumpat orang. Mengumpat orang. Ini adalah benda yang paling ramai orang buat, mengumpat orang. Kita pernah sebut sebelum ni. Apa yang dikatakan dengan mengumpat ghibah ni apa? Pernah sebut tu. Mal ghibatu ya Rasulullah. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dikatakan sebagai mengumpat ya Rasulullah? Zikruka akhaka madza yakrah. Kamu menyebut suatu yang orang tu tak suka. Kalau kita sebut suatu orang tu tak suka, maka tu dipanggil sebagai ghibah, mengumpat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami sebut dia benda betul ya Rasulullah. Nabi kata kalau betul dikira mengumpat, tapi kalau bohong dikira fitnah. Kita reka cerita orang, benda tu tak betul, kita reka cerita, yang tu jadi fitnah. Tapi kalau cerita tu betul, buruk, dia tak suka, dia ghibah, jadi mengumpat. Baik. Dosa mengumpat orang lebih berat daripada 30 kali berzina, kata Imam Ghazali. Dosa mengumpat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina, seperti yang disebutkan dalam hadis. Dan yang dimaksudkan dengan ghibah atau mengumpat itu adalah bila engkau mengatakan apa sahaja perkara yang sabit dengan seorang, jikalau ia mendengar perkataan tersebut tentu ia akan marah. Maka engkau dikira seorang yang mengumpat lagi zalim, walaupun apa yang kau sebutkan itu benar-benar berlaku pada diri orang yang berkenaan. Ni bila kita nak cerita sesuatu, kita fikir, ni kalau cerita dia dengar, dia marah tak? Kalau fikir kita cerita, dia dengar, dia marah. Kalau kita cerita tu rasa dia tak marah, maka tu tak mengumpat lah. Tapi kalau kita fikir balik, kalau dia dengar ni mesti dia marah. Tu dikira mengumpat. Kecuali ada beberapa perkara yang dibenarkan untuk kita bercakap mengenai keburukan seorang. Seperti contoh, seorang isteri nak mengadu kepada pihak mahkamah atau sepertinya mengenai suami dia. Dia nak minta pendapat ni. Dia ni dizalimi oleh suami dia pukul dia. Tapi bila hakim mahkamah syariah tanya, apa yang sebenarnya suami puan buat pada puan? Saya tak boleh cerita hakim. Nanti dia mengumpat. Dia tak selesai lah masalah begitu, tak payah datang mahkamah syariah. Ini dibenarkan. Atau nak menyelamatkan suatu orang lain daripada terkena musibah yang akan dibuat oleh orang lain. Contoh, kita tahu seorang ni memang dia ni kaki tipu orang, kaki scam orang. Ramai ada orang kat tamak sebelah apa semua, tapi betul lah, kena pastikan betul. Dia ni tipu punya duit orang apa semua. Maka kita kena bagi tahu, bila kita tengok kawan kita ni mula rapat dengan dia, kita kena cerita juga dengan dia kan. Dia kata bukan nak cerita apa, tapi ramai kawan-kawan yang memang kita dah sahkan cerita memang kena tipu dengan dia ni. Maka yang tu dibenarkan. Dia kalau kita biar lagi kawan kita tu habis pula kena tipu dengan dia kan. Ni tidak mengapa. Dia termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Untuk seorang tu menceritakan keburukan orang lain. Tapi dalam perkara-perkara lain tidak boleh. Dan mengumpat ni dikira sebagai ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, seperti makan daging saudara kita sendiri. Dan jauhilah daripada umpatan peli ulama su, iaitulah umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Contohnya apabila engkau ditanya tentang hal seorang, maka engkau menjawab dengan perkataan mudah-mudahan Allah membaikkan halnya. Sebenarnya saya sangat berduka cita mendengar apa yang dilakukannya. Saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaannya. Sebenarnya perkataan seperti ini telah menghimpunkan 2 kesalahan. Pertama, mengumpat orang kerana maksud difaham dengan jelas. Kedua, membersihkan dan memuji diri sendiri dan cara menyalahi orang lain. Ni dia sebenarnya mengumpat, tapi dia balut dengan sesuatu yang baik. Dia kata dengan ayat-ayat yang macam baik kononnya. Sebenarnya dia sebenarnya mengumpat orang tu, tapi dia tidak tapi apa macam maksudnya, dia tidaklah sebut secara jelas, tapi maksud tu orang difahami. Sebab itulah ulama-ulama sebut, kalaupun kita tak sebut nama orang tu, tapi umum tahu siapa yang kita ceritakan, maka tu pun dikira mengumpat juga. Kan? Tapi orang kita lagi power.
Dia terus nafi kalau dia buat disclaimer. Saya nak cerita ni ustaz, tapi bukan mengumpat ni ustaz. Dia dah nafikan dulu, ni bukan mengumpat ustaz. Tapi dia cerita pun lepas tu semua cerita pasal mengumpat. Tapi dia dah buat disclaimer awal. Dia kata ni bukan mengumpat ustaz. Saya cuma nak cerita je. Dia kata bukan mengumpat tapi nak cerita. Cerita tu mengumpat lah. Tapi dia cerita habis semua kali dia cerita tentang buruk orang tu. Seandainya niatmu ikhlas dalam doamu itu, maka sebaiknya engkau mendoakan dengan cara bersendirian. Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaiban di hadapan orang lain. Tetapi ketika engkau menzahirkan kesusahanmu dan keaibannya, maka itu sama ertinya dengan engkau menzahirkan keaibannya. Tadi dia kata apa? Walaupun dia tidak mengumpat secara jelas keburukan orang tu, tapi dia kata apa ayat tadi? Saya dengar orang ni memang ada keburukan dia apa semua. Saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi hidayah kepada dia. Semoga Allah Ta'ala mengubah akhlak dia. Tapi dia dah sebut tadi keburukan orang tu tadi. Ni tidak boleh. Imam Ghazali kata orang ni buat dosa 2 kali. Pertama kalinya dia ni, satu, mengumpat orang. Keduanya, dia memuji diri dia sendiri. Seolah-olah macam dia baik dan orang lain buruk. Ini pun satu sifat yang tidak baik. Seandainya niatmu ikhlas dalam doamu, maka sebaiknya kau mendoakan dia cara bersendirian. Kalau betul kita tahu yang dia ni memang ada buat jahat, maka lebih baik kita berdoakan dia dengan doa yang sendirian. Kerana doa kita yang tidak diketahui oleh orang tersebut, saudara kita yang lain. Contohnya kita doakan sahabat kita. Doa, ya Allah, sekian-sekian, buatkan rezeki dia, mudahkan urusan dia, sembuhkan sakit dia. Kita doa pada dia, malaikat akan doakan kita balik. Apa yang kita doakan kepada saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu. Tapi kalau kita cerita seperti mana yang disebut oleh kitab ni, maka tu tidak betul kan? Tidak betul. Seperti mana juga orang yang menegur orang tetapi dengan tujuan nak memalukan orang lain. Ada orang begini kan? Dia kadang-kadang dia menegur seorang dengan tujuan bukan dia nak memperbetulkan orang tersebut, tapi dia menegur dalam keadaan dia nak tunjuk dia hebat, nak tunjuk dia tahu daripada orang tu, dan dia nak malukan orang tu di hadapan orang ramai. Maka ni adalah teguran yang tidak betul. Kalau sebetulnya dia nak tegur, nak baiki orang tu, dia buat macam mana? Dia akan panggil kan, bagi tahu senyap yang kamu buat ni salah, jangan buat lagi, yang cara betulnya begini. Tapi kalau dia nak malukan orang tu, dia akan sebut, dah tahu dia cerita pada orang ramai, dia ni buat benda ni salah. Itu cara yang tidak tepat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah sebut bahawa jangan kamu terima teguran di hadapan orang ramai, kerana teguran yang ditegur depan orang ramai itu adalah suatu kehinaan. Maknanya orang yang sengaja menegur seorang tu di hadapan orang ramai, Imam Syafi'i kata dia ni sengaja nak jatuh ke orang tu. Kerana orang yang betul-betul ikhlas, dia nak menegur kita, dia akan panggil kita, duduk tepi, abang, cara abang buat ni tak betul ni, tadi abang semayang tadi salah ni. Dia bukan tegur dalam mesyuarat surau. Mesyuarat surau tegur. Imam ni tak betul ni, imam ni baca salah, imam ni kan boleh dia panggil kejap imam tu kat tepi ke, habis semayang ke tak, dia tunggulah nanti mesyuarat surau lagi, hujung tahun 2021 ni siap aku bantai dalam mesyuarat. Ini tak betul, ni tak betul, ni dia sengaja nak memalukan seorang tu. Kalau dia nak betul tegur, dia tegur di belakang-belakang. Sama juga dengan mengumpat ni kan. Kalau kita nak betulkan dia, betulkan betul-betul dengan dia, bukan main sebut dia depan orang lain. Ada orang yang bila dia tahu keburukan orang, dia nak betulkan tapi dia cerita pada orang lain. Dia ni buat tak betul. Kan lebih baik kalau dia pergi jumpa orang tu, dia tegur. Mungkin orang tu dapat betulkan kesalahannya tanpa dia mengaibkan orang lain. Ini pun suatu benda yang kena betul dalam masyarakat. Terutama bila kita ada media sosial. Ini lebih bahaya lagi kan. Kalau kita boleh jumpa orang tu, tegurlah, pergi jumpa dia. Dia tak pergi post Facebook dulu. Orang ni buat salah ni. Akhirnya benda tu viral. Kesannya kepada psikologi orang ni tadi kan. Akhirnya menyebabkan dia mungkin boleh jadi depression, dia mungkin boleh jadi down semangat dia mungkin boleh jadi demotivate, dia rasa macam kecewa dan sebagainya, dia rasa malu, keluarga dia rasa malu, akhirnya menyebabkan lebih banyak keburukan. Contohlah tuan-tuan, kita ni ada masalah di antara kita dekat kawasan surau ni kita kata kan. Patutnya dia boleh tegur orang, jumpa sembahyang jemaah, tak, dia pergi post Facebook. Dia pergi post Facebook, akhirnya orang lain duk komen ramai dalam tu, orang duk share apa semua, akhirnya dia malu. Ini satu benda yang tidak betul. Ini dah mendapat dosa mengumpat yang beribu kali ganda kan. Bila orang tengok orang share apa semua, orang menyampuk dekat situ, semua dosa mengumpat tu dapat kepada kita, kerana kita yang jadi tuan rumah kepada post tersebut. Lebih baik bila kita post sesuatu tu, kita fikir balik, kerana ditakuti post tu akan menyebabkan dosa kepada kita. Lebih-lebih lagi dia melibatkan orang lain, kerana
bila kita buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala Maha Pengampun. Allah Taala boleh ampun dosa kita. Tapi bila dosa melibatkan orang ni, kita kena minta maaf pada orang tersebut. Selagi orang tersebut tidak maafkan kita, maka kita akan ada masalah nanti dekat akhirat. Di dosa dengan orang ni yang kita paling takut sekali. Dosa dengan Allah, insya-Allah Allah Taala boleh ampunkan. Sungguh-sungguh taubat Allah Taala ampunkan. Tapi dosa dengan orang yang kita kena jaga. Yang banyak menyebabkan orang tu masuk neraka, muflis ke akhirat kerana banyaknya dosa dia kepada orang lain. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai. Ini ayat tadi, wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian lain. Apakah seorang kamu suka memakan daging saudara yang sudah menjadi bangkai, maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya. Allah Taala umpamakan orang yang mengumpat ni macam makan bangkai saudara dia sendiri. Kerana dia menyebut keburukan tu macam dia makan bangkai. Sebab tu ulama tasawuf sebut bahawa orang yang puasa tapi dia mengumpat orang lain, pahala puasa dia batal. Kenapa? Kerana dia seolah-olah telah makan. Sepatutnya puasa ni tak boleh makan, tak boleh minum, tapi secara tidak sedar dia makan sebenarnya, tapi makan daging saudara dia sendiri dengan cara dia mengumpat orang. Sebab tu orang puasa mulut kena jaga. Allah Taala serupakan dengan pemakan bangkai. Pemakan bangkai ni adalah suatu binatang yang kita kata jijik lah. Apa binatang makan bangkai? Burung apa? Burung gagak kan. Bila ada burung gagak terbang, mesti kita tahu ni ada bangkai tikus mati ke, ada bangkai apa ke, ni mesti ada benda bangkai. Ni pemakan bangkai. Kalau dekat hutan tu ada apa? Kalau dekat padang pasir ada dubuk kan. Dubuk dia makan bangkai. Makan bangkai ni adalah suatu benda yang hina. Maka Allah Taala umpamakan kita ni sebagai orang yang makan bangkai. Kalau kita ni orang yang mengumpat. Lebih-lebih lagi kalau orang ni memang hobi dia mengumpat. Hobi. Mengumpat ni bukan sekadar tidak sengaja dia buat, tapi menjadi hobi harian. Dia kalau tak mengumpat orang, dia rasa macam rimas. Dia rasa macam apa tak kena hari ni. Tengok cermin semua okey. Tapi rasa macam tak kena. Dan sekarang ni lebih bahaya lagi. Kita mengumpat orang bukan sekadar. Dulu orang mengumpat orang ni dekat petang-petang, duduk dekat tepi tembok, duduk dekat atas pangkin, duduk berambai petang, ataupun duduk di kedai warung. Sekarang ni orang mengumpat orang secara online. Secara online. Segala benda online. Kuliah pun boleh online. Mengumpat pun online juga. Mengumpat online ni macam mana? Tu dia duk share post-post yang tidak ada kaitan dengan diri dia pun kadang-kadang kan. Kita dah sebut sebelum ni. Kadang post tu tentang artis simpulan kahwin dengan simpulan, tak ada kaitan dengan dia pun. Tak ada langsung. Orang tu pun tak kenal dia pun siapa. Tapi dia punya share cerita tu, macam dia dulu kecil-kecil main guli sama-sama dengan artis tu. Dia punya cerita tu. Sembang dia tu macam, dulu aku kenal sama-sama main guli. Guli aku 3 biji dulu masih ada ke kat poket dia, tak ambil. Punya kenal gitu. Tapi dia punya sembang tu macam-macam kan. Orang ni kahwin 2, orang ni kahwin tu, dia sibuk sembang kat ni kan. Bukan kahwin dengan suami dia pun. Kalau kahwin dengan suami dia, tak tahu lagi macam mana dia tulis kat Facebook kan. Bahaya. Kita mengumpat orang dalam keadaan kita tidak sedar. Mungkin orang tu buat silap dia, tapi itu dosa dia dengan Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala ampunkan dosa dia atas silap dia tu. Mungkin dia nampak kerana dia duduk di bawah spotlight. Inilah dia selebriti dan sebagainya. Dia duduk bawah spotlight. Orang nampak dia. Kita ni duduk bawah lampu jalan pun orang tak pandang. Kenapa kita bukan artis kan? Jadi kesalahan-kesalahan kita orang tak perasan. Kerana kita bukan artis. Tapi kalau kita ni artis, sama juga orang akan duduk spotlight, orang akan nampak. Ini dosa-dosa yang kita kena tinggalkan. Tak ada kaitan dengan kita, tak payah kita duk share lah. Lebih baik share benda lain kan. Min husnil Islam almar'u tarku ma la ya'ni. Kebaikan seorang Islam itu adalah tarku ma la ya'ni. Tinggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Benda tu tak ada kaitan dengan dia pun. Dia tak payah kita sibuk share-share kan. Dia bila jadi suatu trending ni, orang kita mudah sangat komen suatu kan. Benda tu tak ada dalam pengetahuan dia pun. Ni baru ni macam siapa ni? Apa kita tak sebut lah kan, siapa kahwin dengan siapa ni kan. Biarlah dia nak kahwin ke dia punya apa. Dia punya komen kat situ, Allah kan. Macam dia ni, macam dia ni tahu segalanya. Orang kita ni memang pakar segalanya dekat situ. Bila berlaku suatu isu, dia komen ekonomi, dia jadi pakar ekonomi gitu kan. Dia cerita sepatutnya ekonomi tak betul ni. Dia punya cerita tu lebih daripada macam dia belajar ekonomi kat Universiti Oxford. Dia punya cerita sembang mengenai teori ekonomi ni, tengok negara sana, dia punya sembang. Bila cerita bab nanti sungai cemar, dia jadi pakar alam sekitar pula. Sepatutnya tak boleh terbang balak dekat sini. Ni patutnya ada kiraan balak dia begini-begini. Dia punya sembang kira begitu pula. Jadi bila cerita aksiden jalan raya, ni salah Myvi ni. Myvi kalau campur dengan perempuan bawa memang bahaya. Dia punya sembang tu macam dia pakar JKJR, Jabatan Kuasa Keselamatan Jalan Raya. Macam dulu bekas JPJ 20 tahun dia punya sembang tu. Tapi itulah orang kita kan, benda yang tidak sepatutnya. Kadang-kadang saya buka online ni,
Saya suka baca juga. Bukan kita baca berita tu kadang, kita duk baca komen tu kadang-kadang. Kadang-kadang kita duk ketawa. Macam lah orang ni kan, bila komen sesuatu kan. Dia punya, padahal dia komen mufti tu. Saya ingat ilmu dia ni mungkin lebih daripada mufti lah kadang-kadang kan. Dia punya ijtihad hukum tu, Masya Allah. Kita tengok macam, kita pun tahu level kita punya ilmu ni kat mana kan. Ni pun kadang-kadang suruh baca Fatihah pun macam mu'allaf. Tapi dia punya komen tu macam lebih daripada mufti komen dia tu kan. Saya ada kawan gini juga kadang. Dia ni bab fardu ain pun kita tahu tak lepas. Tapi dia punya posting Facebook tu, dia lagi sekarang ni apa? Duk Illuminati, duk teori konspirasi kan. Segala benda. Sampai ke kapal tersekat kat terusan Suez tu pun dia kata ni ada Illuminati ni kan. Tahu kapal tersekat kat terusan Suez tu kan. Dan 6 hari ni dah selesai dah. Baik. Allah SWT telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai, maka hendaklah engkau hindari penyakit ribah ini. Dan jikalau engkau mahu berfikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Cuba engkau lihat pada dirimu sendiri. Bukankah dirimu sendiri juga mempunyai aib yang zahir dan aib yang batin? Bukankah engkau juga pernah membuat maksiat secara sendiri-sendiri dan juga dengan cara terang-terangan? Maka apabila engkau telah mengetahui bahawa dirimu sendiri banyak mempunyai kelemahan sehingga engkau melakukan suatu maksiat, maka ketahuilah begitu pula halnya saudaramu itu, ia juga mempunyai kelemahan sehingga ia melakukan maksiat. Kita pun buat dosa juga kan. Maka kita kena ingat balik, dosa kita tu beza dia, Allah Ta'ala tutup je dosa kita tu dengan orang lain kan. Kalau kita tak suka orang lain cerita pasal keburukan kita, pasal dosa kita buat pada orang lain, maka kita jangan cerita dosa orang lain pada kita. Kalau kita tutup, ni janji Allah, kalau kita tutup aib orang lain, Allah akan tutup aib kita. Kalau kita buka aib orang lain, Allah Ta'ala akan buka aib kita sampai dalam rumah kita sendiri. Nampak? Dia benda yang kita kena jaga. Ingat, kita semua ni ada aib, semua ada kelemahan. Tak ada orang yang perfect dalam satu benda. Dia mesti akan ada kelemahan satu benda. Dan ketahuilah kalau Allah Ta'ala buka aib kita tu, mana kita nak tak muka. Sekarang ni kita nampak mulia di sisi orang kerana orang, Allah Ta'ala tutup aib kita je. Allah Ta'ala tutup aib kita. Tapi kalau aib kita ni Allah Ta'ala buka, habis kita kan? Habis kita. Kita ni dosa sebab tak nampak je. Kalau dosa tu boleh nampak kan? Siapa dosa banyak, titik banyak kat dahi dia kata banyak. Oh, tu dosa. Maka orang mesti malu kan. Mesti dia pakai mask tutup kat dahi. Kenapa? Kerana dia tak nak orang nampak dosa dia. Kalau begitu. Tapi Allah Ta'ala tak begitu. Allah Ta'ala tutup aib. Tak ada orang pun tahu dosa kita kalau kita tak cerita pada orang lain. Maka kalau begitu, kita tutuplah aib orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan tutup aib kita. Kerana kita semua ni ada kelemahan masing-masing. Maka uzurnya sama dengan uzurmu, tetapi kenapa engkau suka menyebutkan kelemahan-kelemahannya? Tentu ia tidak suka, sepertinya engkau tidak suka disebutkan kelemahan-kelemahanmu. Seorang tu bila sebut tentang dosa yang dibuat oleh seorang atas kelemahan orang tu, disebut seolah-olah macam dia tak boleh buat dosa tu, Allah Ta'ala akan uji dia dengan, sebelum dia mati dia akan buat dosa yang sama. Allah Ta'ala akan uji dia nanti. Saya dah jumpa ramai kes-kes bini kan. Dulu dia lah tukang komplain orang. Komplain anak orang kan. Anak orang ni begini, anak orang ni begini, anak orang tu tak betul, anak orang tak betul. Tunggu masa anak dia kena. Banyak dah banyak kes saya jumpa begini. Kan dulu saya cakap saya pernah mengajar dekat tempat perlindungan remaja hamil tu kan. Ada kes tu, mak dia jenis tak boleh terima berita. Kenapa? Kerana mak dia dulu jenis suka anak orang tu, anak orang ni, anak orang tu, anak orang ni. Dia lupa anak dia sendiri. Akhirnya bila berlaku kat anak dia sendiri, baru tahu langit tu tinggi ke rendah kan. Nampak? Jangan kita cerita aib orang. Ni kelemahan dia, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dia, mudah-mudahan Allah Taala beri hidayah pada dia untuk dia tinggalkan dosa tersebut. Yang penting kita suruh dia buat baik kan. Jangan kita menghukum dia. Sebab itulah Syekh Mutawalli Sya'rawi atau bukan Muhammad Al-Ghazali, guru pada Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata apa? Kalau orang tak semayang, apa kita perlu buat kat dia? Kan ada nampak ada orang tak semayang, dia kata ni ahli neraka ni. Dia tu judge terus. Macam tukang simpan rekod Melaka tu pada dia. Ni neraka ni, confirm neraka ni tak semayang. Patutnya bukan kerja kita tu. Kerja kita jom ajak dia pergi semayang, bukan kita duk hukum dia. Kita nampak orang tak tutup aurat, jangan kita kata ke dia. Kita ajak dia tutup aurat. Orang tu tak pergi masjid, jangan kita kata apalah, dah tua-tua tak pergi masjid lagi, duk main damaji bawa pokok nangka tu hari-hari kan. Kita duk mengutuk dia. Lebih baik kita ajak pakcik je pergi semayang ke, kita ajak dia mengetih ke macam mana, ajak supaya dia boleh datang surau. Lebih baik begitu kan. Daripada kita mengutuk orang lain. Satu hari nanti Allah Ta'ala akan uji perkataan kita. Saya ada baca satu kisah, saya lupa kisah ulama ni. Dia kata dia pernah pandang remeh kepada orang yang tidak solat subuh berjamaah. Dia tidak sebut pun, tapi dia pandang hina. Dia macam, apalah tak boleh datang sembahyang subuh berjamaah.
Dia kata Allah Ta'ala uji aku, tak boleh datang solat berjemaah selama 2 tahun subuh. Nampak? Allah Ta'ala uji dia. Kerana dia pandang rendah kepada orang yang tidak mampu solat subuh berjemaah. Dia kata apalah. Akhirnya Allah Ta'ala uji dia. 2 tahun tak boleh sembahyang subuh berjemaah, tuan. Nampak? Sebab tu kita jangan pandang rendah orang lain, jangan kita pandang hina atas kesilapan orang lain, kerana kita tak tahu bila Allah Ta'ala uji kita. Dan kalau Allah Ta'ala uji kita, mungkin kita lebih teruk daripada orang tu. Kan? Kita tak kena kita, tak apalah kita boleh kata. Tapi kalau kena kita, mungkin kita akan jadi lebih teruk daripada orang tu lagi. Kita habis sikit lagi. Dan apabila engkau menutupi keaibannya, maka Allah Ta'ala pasti akan menutupi keaibanmu. Tetapi jikalau engkau suka mendedahkan keaibannya, maka Allah pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk mendedahkan keaibanmu di dunia ini. Kemudian Allah akan mendedahkan pula segala rahsiamu di akhirat kelak, di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar nanti. Bukan sekadar dunia, Allah Ta'ala akan dedah aib dia ke akhirat nanti di padang mahsyar. Semua orang tengok, semua ahli keluarga tengok, semua orang yang kenal kita tengok, semua manusia yang ada, yang pernah hidup atas dunia ni akan tengok aib kita. Masya Allah, time tu tak tahu nak tak muka kat mana, kan? Atas dunia ni kita boleh tutup lah, boleh tutup. Orang bila buat salah pergi mahkamah, automatik pakai kopiah. Ni pun satu masalah agak. Hidup tak pernah pakai kopiah, pakai topi sudu hari. Tapi bila kes mahkamah cerai ke apa, automatik datang pakai kopiah, kecil mati hitam kan, automatik. Padahal tak pernah pakai gitu. Ni bolehlah cuba tutup aib dalam kata dunia ni. Cuba pakai macam-macam kan. Tetapi bila ke akhirat nanti tak boleh nak tutup aib lagi. Kalau kita atas dunia sibuk mendedahkan aib orang lain. Seandainya kau melihat dirimu bersih daripada dosa, baik zahir atau batin, dan engkau melihat dirimu bersih daripada segala keaiban, baik yang berkenaan dengan urusan agamamu ataupun duniamu, maka ketahuilah bahawasanya kejahilanmu terhadap dirimu sendiri itu adalah sejahat-jahat kejahilan. Tidak ada aib lebih besar daripada seorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Sebenarnya Allah tidak menghendaki kebaikan terhadap dirimu. Jikalau ia menghendaki kebaikan pada dirimu, tentu ia menunjukkan kepadamu akan aib dirimu. Orang yang paling teruk sekali adalah orang yang rasa dia baik. Bila dia buat sesuatu, dia rasa macam dia tidak ada dosa. Orang ni lebih bahaya daripada orang yang ada dosa, tapi dia tahu dosa dia, dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Ini lebih bagus lagi. Dia buat dosa, dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Dia tahu dosa dia. Ini lebih baik lagi daripada orang yang dia rasa macam dia baik. Dia rasa macam dia tak ada dosa langsung. Kan? Bila dia rasa tidak ada dosa langsung, dia akan mandang orang lain dengan pandangan yang hina. Automatik. Itu Imam Ghazali sebut, dia ada beberapa perkara yang menyebabkan orang akan pandang remeh pada orang lain. Antaranya, bila diberi kelebihan, bila seorang tu diberi kelebihan, dia akan rasa orang lain kurang daripada dia. Contoh, orang Nabi Imam Ghazali sebut apa? Orang yang diberi kekuatan, dia akan pandang rendah pada orang yang remeh. Dia ni jenis boleh, kita kata angkat berat lah, kita kata badan dia kuat. Tonggas tu 3 biji boleh angkat sekali rumah flat. Dia pandang orang lain angkat berat 5 kilo pun tak larat. Apalah kan. Dia tak tahu kawan tu ada Parkinson, gegar sangat. Kalau boleh angkat tarik pun susah kan. Ni orang tu boleh angkat berat 5 kilo ni kira bagus lah. Ataupun kawan tu baru baik stroke, boleh angkat berat 5 kilo. Okey lah tu, power tu kan. Dia tak kena lagi gitu. Lagi apa Imam Ghazali kata? Orang yang diberi kecantikan lebih daripada orang lain, dia akan pandang rendah pada orang lain automatik kan. Tengok cermin, handsome juga ada misai ni sekarang kan. Dia duk pandang orang lain, apalah kan. Hidung pun macam pelepah kelapa. Dia pandang itu pada orang lain. Dia automatik akan pandang rendah pada orang lain. Orang yang Allah Ta'ala beri kekayaan lebih pada orang lain, dia akan pandang rendah pada orang lain. Automatik. Benda ni adalah lumrah manusia kalau kita tak jaga hati kita. Dia bawa kereta besar, tinggi, SUV kan. Pandang orang sebelah, kancil 750. Side mirror pun tak ada sebelah. Tayar pun tukar-tukar. Depan tayar 15, belakang tayar 14. Dia apalah kan. Dia bawa kereta besar, naik 2 orang je, suami isteri. Yang sebelah tu kancil tu 8 orang naik. Bapak tu nak tampau anak, tertampau isteri sekali. Tempat kecil sangat tempat tu, terkena sekali. Dia pandang rendah. Apalah ni. Dia akan pandang. Ini begitulah kita. Bila kita akan merasa diri kita baik, begitu juga kita akan rasa macam aku ni orang surau. Kan? Hari-hari sembahyang berjemaah. Apalah ni kan. Apalah duk main motor lagi prem kan. Kena sita motor tu exhaust bising baru tahu. Dia duk pandang remeh pada orang kan. Apalah aku belajar tahfiz ni. Apa belajar SMK? Apa orang faham kan? Apalah surah Sabbih pun tak hafal. Itu duk pandang orang lain kan. Gitu. Tak boleh. Bila kita begitu, kita akan rasa baik daripada orang lain. Ni Allah Ta'ala, Imam Ghazali kata apa? Allah Ta'ala tak nak kebaikan pada engkau pun. Kerana apa? Kerana hati kau kotor. Hati kau tak bersih.
Kau berasa kau baik, kau rasa lebih mulia daripada orang lain. Ini sifat apa? Sifat iblis, kan? Iblis bila Allah Taala suruh dia sujud pada Nabi Adam, dia kata apa? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lagi baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku daripada api, wa khalaqtahu min tin. Adam daripada tanah kotor hitam. Aku api menyala-nyala, daripada jauh boleh nampak, boleh bakar orang. Nampak? Bila kita rasa lebih baik daripada orang, kita dah ada sifat iblis dalam diri kita. Baik, wallahu alam. Insya-Allah kita sambung selepas raya. Kerana bulan depan dah puas, 2 minggu lagi puasa. Insya-Allah. Baik, untuk pelajar tahfiz hari Ahad ni, ingat kita ada janji kita, kan? Jangan lupa, jangan buat lupa, insya-Allah. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.